Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Apa gunanya khalwatmu daripada manusia, sedang hatimu tetap ingat kepada manusia? Tidak, itu tidak boleh jadi. Tidak ada apa-apa faedah pun bagimu dan bagi khalwatmu. Sebab jika engkau berkhalwat dan ingatanmu kepada manusia tetap di hatimu, maka engkau duduk bersendirian tanpa ada kemesraan dengan Allah. Malah nanti jiwamu, syaitanmu dan hawa nafsumu akan menjadi temanmu. Jika hatimu itu memang benar-benar bermesra dengan Allah Azza wa Jalla, maka hatimu tetap akan kosong daripada ingatan kepada manusia, meskipun engkau berada di tengah-tengah kaum keluargamu sendiri. Jika kemesraan itu sudah menetap di hatimu, kelak akan hancurlah semua dinding-dinding kewujudanmu. Dan celiklah pandangan hatimu itu sehingga ia akan melihat kelebihan Allah Ta'ala dan tindakannya. Maka ketika itu engkau akan hanya meredai Allah Ta'ala sahaja tanpa selain dia. Ingatlah, siapa yang berada dalam dari ehwal ini, sedang dia tetap berpegang teguh kepada syariat, lalu dia tiada bercita-cita yang lain dari itu, tidak yang di atasnya atau yang di bawahnya, tidak lenyapnya atau kekalnya, maka dia telah berhasil mendapat syarat redha dan muafakat serta ubudiyah, yakni perhambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Celaka engkau, jangan cuba berdusta. Engkau mendakwa diri redha dengan Allah Azza wa Jalla, sedang engkau berubah hati dengan sebab sedikit penderitaan, sesuap makanan, satu pukulan dan pencemaran harga diri. Jangan berdusta lagi. Aku tidak mahu mendengar dustamu itu dan tidak mahu memandangnya dan mempercayainya. Memang ada segelintir manusia yang diturunkan wahyu ke dalam hatinya. Dia letakkan ke dalam hatinya perintah-perintah yang dikhususkan bagi mereka, sehingga mereka mengenal kebaikan dan mereka pun menetap padanya. Bagaimana semua ini tidak boleh berlaku ke atas diri mereka, padahal hidup mereka mendasar ke atas perjalanan Nabi dalam kata bicaranya. Nabi SAW diturunkan wahyu ke atasnya secara terang-terangan. Akan tetapi orang-orang ini diturunkan wahyu ke dalam hati mereka secara kebatinan, sebab mereka ini adalah para pewarisnya Nabi dan pengikutnya pada semua yang disuruh Allah. Jika engkau hendakkan kebenaran dalam mengikuti jejak langkah Nabi SAW, maka hendaklah engkau selalu sahaja mengingati mati. Kerana mengingati mati itu akan membantumu ke atas angkara jiwamu, hawa nafsumu dan syaitanmu, serta terpisahnya dirimu daripada duniamu. Barang siapa yang tiada mengambil ibarat dengan mati, maka tiada jalan lagi untuk menyedarkannya.
Barang siapa yang tiada mengambil iktibar dengan mati, maka tiada jalan lagi untuk menyedarkannya. Telah berkata Nabi SAW, cukuplah mati itu menjadi penyedar buat manusia. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara nasihat dan peringatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pertama tentang hakikat khalwat yang sebenar, ataupun hakikat beruzlah dengan sebenar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menyebut tentang golongan yang berjaya di dalam melakukan uzlah kepada Allah sehingga mereka mendapat hasil yang sepatutnya atau hasil yang sebenarnya. Dan perkara ketiga, iaitu menyebut tentang golongan yang mendakwa redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mendakwa mendapat kedudukan di sisi Allah tetapi tidak tahan diuji. Hanya dengan sedikit ujian mengeluhnya panjang. Dan perkara keempat, nak sebut tentang golongan pewaris Nabi. Bagaimana wahyu turun dalam hati mereka. Kalau para Nabi, wahyu turun pada diri mereka untuk mereka mengajak manusia. Manakala para pewarisnya, wahyu turun pada hatinya. Yang ini kita akan jelaskan supaya kita nampak apakah yang dimaksudkan wahyu itu. Atau secara mudahnya ialah ilham yang baik, yang sentiasa dipandu, dijaga, yang tadaffuk, mengalir terus dalam hati mereka. Dan perkara kelima ialah bagaimana ingatan mati yang mengubah kehidupan. Siapa pun yang mengingati mati, dia pasti akan berubah kehidupannya. Baik, ini 5 perkara yang hendak disampaikan secara umumnya. Perkara pertama ialah tentang khalwat atau beruzlah. Baik, khalwat salah satu daripada usaha kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bahkan kadang-kala secara fitrah memang kita tak nak jumpa orang. Sama ada kerana sebab-sebab yang berupa faktor-faktor kesihatan mungkin, sebagaimana uzlah atau sebagaimana apa yang kita sebut sebagai quarantine. Jangan jumpa orang, hatta orang dalam rumah kita pun. Ni kita kalau kena penyakit COVID sebagai contoh, bukan daripada setakat orang luar, dalam rumah kita pun letak bilik khusus, jangan jumpa. Lalu kita tanya sebabnya apa? Mengelak mudarat penyakit. Dia orang faham. Kita sanggup beruzlah atau diuzlahkan demi menjaga nyawa. Pesakit-pesakit diuzlahkan di hospital. Kadang-kadang setengah sakit, doktor pun tak bagi ziarah. Jangan ziarah. Ni masuk ICU. Kalau ziarah pun sekejap. Demi menjaga nyawa. Kadang-kadang manusia beruzlah kerana tidak ada kepercayaan diri. Dia malu nak jumpa orang. Barangkali mungkin dia belum kahwin. Barangkali mungkin dia kalau kahwin tak ada anak. Barangkali dia mungkin adalah perkara yang memalukan dirinya sehingga menghilangkan kepercayaannya untuk bertemu dengan orang. Maka dia juga mungkin beruzlah, menyendiri, memencikkan diri. Kadang-kadang sebabnya ada tanggungjawab yang kita tidak sempurnakan. Lalu manusia beruzlah, hutang tak bayar, ataupun jenis jadi YB, janji macam-macam, bila naik tak buat, maka dia beruzlah juga. Dia lari daripada kampung tu. Dia tak nak jumpa orang. Dia beruzlah kenapa dia tak jalankan tanggungjawab. Dia malu dipersoalkan, ditanya. Atau orang yang berhutang, dia malu ditanya, mana hutang ku, bila nak bayar, maka dia beruzlah juga. Dan ataupun kerana orang ni mungkin beruzlah sebab mereka membawa kejahatan, pencenayah, banduan, atau apa sahaja mudarat fizikal. Mereka ini mungkin diuzlahkan, di penjara, di pulau yang jauh, di pulau Sicily, di pulau, kalau dulu kita di Malaysia pulau Jerjak, duk jauh, diasingkan kerana jenayah yang berat. Atau kita mungkin juga ni akhta tahanan khas di Simpang Renggam sebagai contoh, diuzlahkan, bahaya yang ada. Dan setengah pula dia beruzlah kerana dia putus asa. Dia putus asa dengan hidup, dia pun uzlah. Tetapi kesemua uzlah ini memberi ruang besar kepada hawa nafsu,
memberi ruang besar kepada syaitan bagi menyesatkan dia. Akhir uzlah ini tidak menambah apa-apa kebaikan, dan bukan uzlah ini yang dikehendaki dalam Islam. Bukan ini yang hakikatnya. Ya, ada orang dia tak nak jumpa orang, tetapi jiwanya sentiasa putus asa, lemah, bahkan bunuh diri. Yang dimaksudkan uzlah dan i'tizal demi menyelamatkan perkara yang paling berharga dalam diri kita, iaitu agama. Dengan agama ini kita wajib beruzlah. Kalau sekiranya demi jaga nyawa orang beruzlah, agama atas pada nyawa. Kerana nyawa walau bagaimana kita jaga, akhirnya mati sampai masa. Tetapi agama kita akan bawa sehingga datang soal jawab kubur bertanya, apa agamamu? Nanti kita mati, masuk dalam kubur, Munkar dan Nakir didudukkan kita sambil berkata, Madinuka, apa agamamu? Dengan pertanyaan yang menakutkan, yang menggerungkan. Kalau kita kata polis yang tanya kita, pun kita dah takut. Ini kan pula malaikat Munkar dan Nakir. Suara yang paling menggerungkan di atas dunia ni, suara Munkar Nakir. Kalau ditanya pada orang yang hidup hari ni, mati orang. Kita setengah orang bila digarang, ditanya terkencing orang tu. Ini Munkar Nakir kalau dia duduk atas bumi ni, ditanya kita soalan, kita akan mati. Dia dahsyatnya. Suaranya bagaikan halilintar, guruh di langit, yang cukup kuat. Tapi Allah amankan orang beriman. Apa yang ditanya, apa agamamu? Kerana itu kata Nabi SAW, akan sampai satu zaman seorang perlu melakukan uzlah. Walau dia terpaksa pergi jauh ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, ke tempat yang jauh daripada pada pandangan manusia, yafirru bidinihi, demi selamatkan agama. Kerana agama bernilai, dia akan menjadi ukuran bagaimana kedudukan kita di sisi Allah dan di hari akhirat kelak. Bahkan kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, nanti akan berlaku satu fitnah. Kalau kamu nak cari afiat, ada 10 afiat. Yang 9-nya itu kamu perolehi daripada uzlah, dan satu lagi dengan berdiam diri. Beruzlah, 9 dengan uzlah, dan satu lagi diam diri. Bahkan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ni dia bercakap pada zaman dia, jangan kata zaman kita. Dia kata, i'tazil ma yu'zika wa alayka bil khalilis salih wa qallama tajiduhu wa syawir fi amrika alladhina yakhafuna Allah. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jauhilah kamu daripada semua orang yang boleh menyakitkan kamu. Mana-mana orang yang boleh sakitkan kita, wa imma dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, apatah lagi dengan pengaruh yang merosakkan agama kita, maka jauhkan dia. Yang tu yang saya selalu cadang. Tuan-tuan, kalau friend kita dan Facebook yang menyakitkan kita, merosakkan agama, jauhi mereka, buang mereka. Kemudian kata Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa alaika bil khalilis salih, cari kawan yang baik. Mula-mula jauhi manusia yang jahat. Ini uzlah, jauhi manusia yang jahat. Kemudian cari kawan yang soleh. Kemudian kata beliau lagi, wa qallama tajiduhu, tapi tak ramailah kamu dapat. Bayangkan Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bercakap zaman dia, tak ramai dapat. Zaman kita tak tahulah. Kalau orang duduk dekat lubuk, dia kata tak banyak ikan dapat. Kalau kawasan bukan lubuk lagi tak ada ikan. Umpamanya begitu. Kalau seorang pengair yang hebat, dia dah tahu lubuk ikan. Kalau bila ditanya dapat ikan, tak banyak dapat. Dah pergi lubuk. Kalau dah ke lubuk tak dapat, yang tepi-tepi tu lagi tak dapat. Qallama tajiduhu, sikit. Wasyawir fi amrika alladhina yakhafuna Allah. Setiap kali kamu nak bermusyawarah, nak tanya pendapat dan pandangan, tanya orang yang takut Allah. Jangan bila kita nak bermusyawarah habisnya kita duk tanya orang cerita untung walaupun menipu, untung walaupun rasuah, untung walaupun cara haram. Tanya orang takut Allah. Temak ni jangan buat macam ni, menipu orang tak baik, berdosa. Buat macam ni. Tak apalah, tak untung banyak tak apa. Buat macam gini, jangan terlibat dengan benda ni. Setiap kali kita nak bermusyawarah urusan kita, tanya orang yang takutkan Allah, yang tanya orang yang dalam penilaian dia ada hukum, halal haram, dosa pahala. Kita nak buat apa-apa, tanya dia.
Oh, dia kata jangan ni berdosa ni. Oh, jangan ni panjang. Akhirat kelak dia punya masalah panjang. Oh, ini jangan, ini laknat Allah pada kita. Laknat Allah, laknat. Jadi bila kita nak bermusyawarah urusan kita, tanya orang takut Allah. Jadi Umar Khattab dia Allah Ta'ala pesan pada kita 3. Pertama, jauhi manusia yang boleh merosakkan kita. Kemudian cari kawan soleh. Kemudian sentiasa bermusyawarah dengan orang takutkan Allah. Kerana setiap bidang tu ada orang takutkan Allah. Kalau kita orang bisnes, cari orang bisnes yang jujur, yang takutkan Allah. Yang ni partner kita. Ini kawan mesyuarat kita. Kalau kita petani, cari petani yang takutkan Allah. Yang dikata jangan ambil tanah orang ni. Pagar kita ni biar kita terlebih beri tanah korang, jangan kita ambil tanah orang. Nanti susah kita akhirat kelak. Ni petani macam ni. Kalau jenis nelayan, jangan curi ikan orang. Kita cari ikan kita sendiri. Saya ingat bila saya ikut almarhum guru saya pergi ke laut. Waktu beliau letak bubu ikan. Ni bila kita nak ambil bubu dalam laut, kita pun turunkan tali. Ada penyangkut dia. Pusing sangkut. Bila sangkut angkat, tengok. Penuh ikan. Saya tengok penuh ikan. Dia kata turunkan balik. Itu bukan kita punya. Bayangkan kalau orang lain, bukan sekeliling kita, ada orang tak ada orang. Tapi ada Allah. Dia turunkan balik. Kemudian dia termenung sekejap, nak ingat balik kat mana dia letak bubu dia. Sebab orang dulu dia tanda berdasarkan bukit. Dia tengok bukit, arah. Macam kita tengok kiblat. Dia tak pakai pelampung. Orang baru-baru kalau letak bubu laut, dia pakai pelampung. Senang nak cam. Senang juga orang curi. Dia letak. Tapi kita tengok bila dia ni takutkan Allah, dia tak ambil. Tak, tengok penuh ikan merah ada, ikan sekian. Ya. Ikan bubu ni ikan paling mahal berbanding ikan mengai sebab dia baik, dia tak rosak. Mulut dia pun tak gelebek. Mulut dia pun tak rosak. Dia masuk dalam dan dia tak ada keluar. Bersih ikannya. Tak ada luka, tak ada calak. Harga mahal. Dia tunjuk bil ke saya, ni harga saya. Sekilo banyak ni, sekilo harga ni. Mahal. Sampai je dah ambil. Geng-geng seafood datang ambil. Jual kedai seafood. Tapi lihat bagaimana takutnya pada Allah, dia tak ambil. Orang macam ni mesyuarat kita. Ahli mesyuarat. Ceritanya kalau bukan hak kita, jangan ambil. Sebab tak padang untung sikit, balanya besar. Maruah agama, maruah diri kita, maruah keluarga kita. Itu ayah dia tu pencuri bubu. Habis malu belakang anak-anak kita ni. Maka jangan. Sebab agama bila suruh kita jaga, sebab nak jaga semua benda termasuk maruah keluarga kita. Jadi bermusyawarah. Baik, begini cara kita beruzlah. Bila Syekh Abdul Qadir kata, kamu khalwat, kamu beruzlah, tapi hubungan manusia lebih kuat pada hubungan dengan Allah. Supaya kita tahu tujuan kita beruzlah, berkhalwat, atau kita hari ini beriktikaf sebagai contoh, dia ada 7 tujuan utama. Kalau kita beruzlah ada 7 tujuannya. Yang pertama tujuannya ialah untuk memperbanyakkan ibadat. Kita bila beruzlah sahaja, lagi daripada manusia kita nak banyakkan ibadat. Biar boleh mengaji Quran, khatam setiap bulan, atau khatam 2 kali sebulan. Ini tujuan uzlah. Sebab tu kalau kita tengok orang buat ibadat banyak, maknanya dia ada banyak masa beruzlah dengan Allah. Bersendirian dengan Allah. Itu tujuan kita beruzlah. Biar boleh baca Quran banyak, biar boleh baca buku banyak, biar boleh buat benda-benda yang meningkatkan iman kita. Zikir banyak. Kita boleh istighfar banyak. Kita boleh muhasabah banyak. Maka ini tujuan utama kita beruzlah. Yang kedua, tujuan beruzlah, bebaskan diri daripada maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga. Kita tak payah ngumpat orang. Kita tak payah nak riak-riak. Kita tak payah nak terpengaruh dengan perangai orang. Masya Allah, kita bila beruzlah, banyak terselamat daripada penyakit-penyakit sosial dan penyakit-penyakit maksiat. Ni anak-anak kita tak bagi keluar malam. Anak kita selamat. Tak terlibat dengan geng-geng yang tak elok. Tak terlibat dengan geng-geng yang boleh merosakkan. Saya duduk tengok ayah ni, dia berjaya didik anak bila dia boleh kontrol keluar masuk anak dia. Dan bila dia berjaya menjadikan anak ni tidak keluar malam. Tetapi kita kena ada undang-undang anak kita. Lepas isyak dia tak boleh keluar.
Allahumma illa melainkan dengan kita. Boleh dengan ayah, dengan mak, boleh. Dia nak keluar apa, nak pergi keluar kawan, jangan izinkan. Ia bukan waktu yang baik untuk dia. Allahumma illa melainkan kita kenal kawan baik dia, kawan soleh, dia baik. Ni pada kuala lepas isyak dia dengar kuliah, lepas dengar kuliah dia ngeteh. Dia keluar juga pergi kuliah nak dengar ceramah itu ini, kemudian dia ngeteh, dia balik. Tetapi jangan bagi dia keluar tanpa bimbingan kita, tanpa kita tahu siapa dengan siapa, atau bukan dengan kita, dengan ajar. Yang saya kata, saya tengok ramai orang berjaya dalam mendidik anak bila dia memang memegang kunci keluar masuk anak ni dalam rumah. Sehingga anak tak mungkin boleh keluar suka-suka melainkan beritahu ayah nak keluar sini. Maka budak ni baik. Paling kurang pun dia taklah, kalau taklah soleh sangat, dia terselamat banyak maksiat. Banyak maksiat. Kalau anak perempuan pula dia terselamat, dia insya-Allah suci, terjaga maruah dia sampailah dia berkahwin. Elok. Pada seorang anak murid saya, dia kata, ustaz, ayah saya memang ketat. Dia tak pernah bagi saya keluar, budak perempuan. Alhamdulillah dah kahwin, dah buat anak pinak. Saya cuma boleh keluar pergi sekolah balik. Kemudian nak keluar dengan mak ayah boleh. Keluar mak ayah. Nak keluar dengan kawan pergi pustaka, jangan harap boleh. Suruh study kat rumah. Ya, mak ayah dia jaga. Jaga dia sampai dia diserahkan pada suami dia. Maka selamat. Itu terserah pada suami pula. Ini antara kelebihan beruzlah itu sendiri. Itu termasuk kita duduk dalam rumah, sebenarnya kita beruzlah. Sebab rumah kita banyak, kita terselamat banyak benda perkara mungkar di luar. Yang ketiga, tujuan kita beruzlah ialah selamat daripada fitnah dan permusuhan. Kita tak payah gaduh ramai orang. Kita tak perlu nak bermusuh dengan sesiapa. Kerana memang uzlah ini penyelamat kita daripada kejahatan-kejahatan ini. Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, "Idza ra'aitumun nas qad marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina anaminihi aw baina asabi'ihi." Kata Nabi SAW, kalau kamu tengok satu zaman, orang tidak pernah peduli dengan janji, orang tak pernah peduli dengan amanah. Maksudnya zaman di mana orang tak pegang janji. Kalau jenis berhutang, janji nak bayar esok, tahun depan belum tentu. Ataupun orang yang bila mana dia beri amanah, peringan-ringankan amanah. Bukan digunakan amanah untuk dia laba dirinya sendiri, bukan nak melaksanakan amanah. Bila sampai zaman macam begitu, kata Nabi SAW, maka ilzam baitaka, duduk rumah elok-elok. Tak payah keluar sangat lah, kata Rasulullah. Wamlik alaika lisanaka, jaga lidah. Jangan cakap banyak, jangan komen banyak. Wa khudh bima ta'rif, ambil apa yang kamu tahu je. Wada' ma tunkir, tinggal apa yang kamu engkar. Wa alaika bi amri khassah, buatlah urusan khas untuk kita. Wada' anka amra amma, perkara yang tak ada kaitan kita tinggalkan. Rasul kata akan berlaku zaman orang suka berbalau. Tentang zaman kita lah orang suka berbalau. Kita silap posting, gaduh besar. Orang gaduh. Apa pun orang suka berbalau. Ketika itu, apa kita buat? Banyak duduk rumah, jaga lidah, berkawan dengan orang kita kenal, berurusan dengan apa yang perlu. Yang tak perlu, pedulikan dia. Ini kemampuan individu kita. Kalau kita lihat zaman pergaduhan mudah, zaman orang berjanji tak tepat, orang engkar dengan mudah, maka lebih baik kita banyak duduk rumah. Kemudian di antaranya, kata ulama, yang keempat, tujuan kita beruzlah, terselamat daripada kejahatan manusia. Al-khalas min syarrin nas, selamat daripada kejahatan-kejahatan manusia. Dan perkara yang kelima, bila kita uzlah, terpelihara aurat kita, maruah kita dan agama kita. Ada seorang tu, dia nak pergi haji. Lalu kata orang ni, saya boleh tak temang awak pergi haji? Dia kata tak payah dah. Kenapa? Nanti kan kalau awak temang saya, awak nampak kelemahan saya nampak kelemahan awak. Akhirnya kita saling marah-memarahi. Maka sebaik-baiknya saya bersendirian. Tetapi bila kita tahu orang-orang yang tidak mungkin dapat tanggung kelemahan kita, dan kita juga tak dapat tanggung kelemahan orang lain. Maksudnya, kita kan kalau bergaul rapat, banyak rahsia kita tahulah. Kita tahu dia jenis berdengkur ke, tak berdengkur, kita tahu. Kita duduk dekat rapat dengan dia, kita tahu dia jenis gurau. Macam mana, kecil ke baik, tahu. Kalau kita tak boleh terima kekurangannya, better jangan bergaul.
Sama juga kita pun ada kekurangan. Orang nampaklah kekurangan kita. Mungkin kita kalau makan, dia punya makan kuat, berbunyi makan tu sampai jiran sebelah dengar, mungkin. Ya, kita ada kekurangan kita lah. Jadi kita memang bergaul dengan orang-orang yang gunakan kelemahan kita untuk dia sibukkan. Tuan-tuan, bila kita bersahabat, dia amanah. Apa maksud amanah? Keaiban yang kita nampak, kita tak cerita ke orang. Haram. Terutama bila kita bermusafir dengan musafir khas. Musafir khas ni orang lain tak ikut kita je. Maka kita akan tengok keaiban dia, dia pun tengok keaiban kita. Dan keaiban itu semua orang ada. Semua orang ada, tak ada orang tak ada aib. Semua orang ada aib dia. Tapi bila kita rapat, kita akan lebih tahu tentang dia. Dia pun lebih tahu tentang kita. Kita mula nampak, oh, rupanya selama ni orang tak perasan. Jari dia ada 6, kita je perasan sebab kita rapat. Duk kira kenapa 6 lebih. Kita makin tak perasan, rupanya gigi palsu selama ni. Lawa gigi palsu. Kita tengok dia keluarkan gigi dia, ya Allah. Itu rahsia. Orang yang tak tahu. Kita baru tahu rupanya dia begitu, dia begini. Kalau kita mampu menanggung kelemahan dia, dan dia juga mampu menanggung kekurangan kita, okey, boleh bergaul. Tapi kalau kita tahu dengan cara ni boleh dedahkan aib, maka kita tak akan gaul dengan dia. Sebab kita memang dia akan dedah aib. Macam contoh, saya dah tahu saya ni kalau tidur dengkuk contoh lah, maka saya nak sebilik seorang. Kalau saya pergi berjalan, misal contoh lah, memang kalau saya sebilik 2 orang, mungkin aib saya ngigau malam-malam. Jenis tidur ngigau. Dia bukan ngigau biasa, ngigau berjalan tu. Jalan. Dia siap boleh bersilap lagi mengigau dia. Jadi mungkin ini aib. Maka saya pun pilih bilik seorang. Tapi kalau saya nak duduk dengan awak juga, saya seronok nak dengar cerita awak. Macam mana awak pergi, itu begini. Boleh awak tanggung aiban saya. Apa yang awak tengok, maka selepas kita berpisah, diharamkan kita bercerita. Kalau awak boleh pegang, silakan. Maka sebab itu bila kita beruzlah, kadang-kadang kita tak nak zahirkan kekurangan kita. Kerana kita bimbang, dia akan jadikan ia sebagai satu senjata menikam kita. Atau kita juga bimbang, kita tengok keaiban dia, menjadikan kita mula pandang rendah dia. Selama ni kita pandang dia hebat, bagus. Tapi kita tengok keaiban, pandangan kita berubah. Maka sebaiknya jangan. Atau kalau kita bergaul dengan guru kita, kalau dengan sebab kita bergaul dengan guru kita, pandang kita makin rendah, lebih baik jangan bergaul. Tapi kalau kita bergaul dengan guru kita nampak lebih baik, silakan. Maka itu tujuan uzlah, supaya tak nampak aib kita, kekurangan kita. Kemudian yang keenam, tujuan kita beruzlah ialah untuk kita halang orang manipulasi kita dan menghalang diri kita daripada manipulasi orang. Saya tak nak orang macam nak sesuatu daripada saya, atau mempergunakan kita. Dan kita dalam masa yang sama pun tak nak pergunakan orang. Saya takut juga, saya kenal orang tu, saya pergunakan dia. Saya takut. Kerana itu kita beruzlah. Dan yang ketujuh ialah kita selamat daripada melihat pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang memperlihatkan kebodohan orang, kejahatan orang, kita tak tengok. Selamatlah kita. Sebab pandangan kita ni, tuan-tuan, kalau tengok benda tak elok, dia mempengaruhi jiwa kita. Sebab itu dalam doa musafir kita, apa kita doa dalam musafir? Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abati manzar wa su'il munqalab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesusahan musafir, wa'sa, dan apa lagi? Wa ka'abatil manzar, pemandangan-pemandangan tak baik. Artinya kita even tak nampak pun aksiden. Tak nampak aksiden, tak nampak pun mayat. Maksudnya sepanjang kita musafir, tak pernah tengok mayat, kepala tercabuk. Itu akan mempengaruhi kita, mempengaruhi anak bini kita. Sebab itu bila kita bermusafir, kita bukan sekadar mohon pada Allah dilindungi daripada wa'sa'is safar, semua kesusahan musafir. Pancik tayar ke, minyak habis ke, ataupun kereta rosak tengah jalan, ini wa'sa'. Atau jumpa orang tak baik, itu dan ini. Dan wa ka'abatin manzar, sepanjang musafir tak nak tengok benda tak elok. Tak nak terserempak dengan orang bodoh ke, orang seksi ke, orang jangan. Nanti anak-anak kita rosak. Dia memanglah kita lalu jalan KL ni sibuk, tapi sebab doa kita tak nampak benda-benda macam tu. Anak-anak kita pun tak fokus benda-benda macam yang tak elok. Bila tengok orang dedah orang itu, tak, dia tak cenderung nak tengok. Dia fokus nak pergi tempat dia nak beli barang dia, itu je. Maka ini doa kita, ka'abatin manzar. Saya tak nak tengok benda-benda macam tu.
Kita tuan kalau naik kereta, kalau tengok orang accident tu, kita pun jadi slow kereta kita. Biasa bawa 110 tu jadi 10. Lambatlah sampai. Sebab tengok geri jadi macam trauma. Sebab itu kita doa jangan kita nampak benda tu. Biar sepanjang saya buat musafir, saya tak pernah tengok accident pun. Kalau tengok jauh-jauh seberang sana, maka saya tetap biasa macam biasa. Tuan bayangkan kalau saya katakan kalau kita musafir, kita pun tengok accident orang yang pecah kepala ni, kita agak-agak semangat kita bawa kereta tu. Kalau kita semangat ni, anak bini pula ni. Ada seorang hamba Allah, dia naik kereta, dia pun jumpa orang accident. Dia jumpa orang accident, dia macam nak tolong lah tengok. Akhirnya dia kena ni penyakit badi mayat. Tu dia lelak mata dia, maka dia sentiasa nampak mayat tu kat depan dia. Oh, gangguan. Lalu kita ajar dia doa. Air baca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yishfa bihi saqimuna biizni rabbina. Tiup. Okey, ambil basuh muka, mandi. Dengan izin Allah baik. Dengan izin Allah. Ada seorang hamba Allah, dia mandi mayat. Dia tukang mandi mayat, tapi dia ni lemah semangat. Dia orang nak mandi mayat ni semangat kena kuat sikit. Kalau dia tengok mayat yang tertentu, dia mungkin ngigau. Akhirnya lepas dia mandi mayat, dia pun tak tidur. Dia tidur je mayat tu datang. Maksudnya muka mayat tu duduk depan dia. Tak tidur. Jadi saya ziarah dia, dan dia mengadu benda tu. Saya kata tak apa, ambil air sikit. Kita pun baca doa ni. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yishfa bihi saqimuna biizni rabbina. Baca lapat Fatihah sikit-sikit nanti. Dengan izin Allah. Kita sebut semuanya dengan izin Allah. Ini ikhtiar kita doa. Ini yang saya ambil daripada guru kami tentang bagaimana nak obat badi mayat. Maksudnya dia sebut badi ni artinya orang ni duduk teringat-ringat, nampak. Dia ketakutan. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala baik. Jadi kita tuan-tuan dalam perjalanan hidup, saya tak nak tengok benda tu. Even kita doa hantu pun kita tak nak tengok. Buat apa tengok hantu? Baik kita tengok pemandangan yang indah, cantik. Syaitan pun kita tak nak tengok. Ini semua ka'abatil manzar, menyakitkan mata. Kita nak tengok yang baik-baik. Sebab tu saya kata musafir ni, kalau kita tengok yang baik-baik, motivasi kita tinggi. Seronok jalan. Lawa ke kanan, lawa belakang ni. Pemandangan itu, ini seronok. Dia tak jadi boring musafir. Walau jauh. Ni sepanjang ikut kiri kanan ni hutang ni, Jemaluang ni hutang misalnya. Tapi kita seronok tengok pokok, tengok langit, tengok sekian. Tidak ada pandangan yang menyakitkan. Tiba-tiba kalau datang pandangan menyakitkan kita, lintah babi saya habis. Tak semangat lah kita. Lintah depan kereta kita pula. Misalnya, ini yang kita doa pada Allah. Yang makna ka'abatil manzar. Ka'abah. Pandangan yang melemahkan semangat. Pandangan yang jadi motivasi kita terjejas. Sebab itu tuan-tuan, mata ni kalau tengok benda baik, kita bermotivasi tinggi. Tengok benda baik-baik. Tengok anak kita benda yang baik, kita tengok isteri kita apa yang baik. Sebaliknya begitu. Baik, ini di antara tujuan kita beruzlah. Tapi kalau sekiranya uzlah tadi tak dapat benda ni, seperti kata Syekh Abdul Qadir, kamu uzlah tapi kamu tak dapat baiki diri, bukan beri ruang syaitan untuk terus pengaruhi kamu dan nafsu untuk terus pengaruhi kamu. Ini jenis uzlah, tapi tengok wayang uzlah juga, tengok wayang. Dia jenis uzlah dalam bilik dia duk main game. Itulah. Ni ada seorang hamba Allah, dia masuk bilik tak keluar-keluar, mak air dia susah-susah, dia tak keluar, duk main game pagi sampai ke petang. Boleh tak ubat? Saya ingat zaman-zaman dulu cerita ada budak ni, dia gila game. Dia uzlah, dia tak nak cakap dengan orang, dia main game. Kayaknya saya ziarah dia, mak dia pun keluarkan dia, keluar jap jumpa ustaz. Tengok lain orang main game lain, dengan kuruhnya, dengan matanya nampak. Ini edik betul ni. Ni ketagih. Dia kalau main tak ketagih tak apa. Sebab itu meringankan stres kita. Dia ni ketagih ni tak bergaul orang, tak cakap dengan orang, hilang tanggungjawab. Ini teruk. Main game tak salah. Boleh main game, main lah. Itu benda-benda yang harus. Yang saya katakan kadang-kadang motivasi diri,
kita jadi berstrategi, itu bagus. Tapi sampai gila tu tak bagus. Dia uzlah juga, tak campur orang tapi main game. Maka dia telah beruang hawa nafsu dia. Bila hawa nafsu itu dibela, ada yang kadang-kadang uzlah duk main tengok filem je seorang-seorang dia. Ada seorang isteri mengadu, suami dia suka kurung dalam rumah, dah bilik. Tak nak jumpa dia. Tak nak jumpa dia, rupanya suami dia minat filem yang tak elok. Akan menjejaskan hubungan isteri, suami isteri. Duk betapa situ, dia beri ruang pada nafsu dia. Syaitan. Uzlah macam ni memang kita gagal. Uzlah yang kita maksudkan dengan 7 tujuan tadi. Silakan. Sebab tu Syekh Abdul Qadir menyebut, itulah tujuan uzlah. Dan bila mana betul tujuan tadi, kamu dapat rasa kemesraan Allah Ta'ala. Rasa kasih sayang, rasa tak ada yang sayang kita melainkan Allah. Tak ada yang kita harap melainkan Allah. Tak ada redha yang kita cari melainkan redha Allah. Kita tak nak yang lain melainkan Allah SWT. Bila kita berada dalam keadaan itu, kata Syekh Abdul Qadir, hal ehwal kita sentiasa mentaati Allah, apapun kita buat demi menjaga agama Allah, dan kadang kita berpegang teguh pada syariat, maka ketika itu kita benar-benar akan mendapat redha Allah. Kita benar-benar mendapat muwafaqah Allah. Kita benar-benar mendapat ubudiyah kita, perhambaan kita pada Allah. Jadi perhatikan, tuan-tuan, dalam uzlah kita, tengok macam mana kita buat. Yang uzlah ni ada uzlah yang bersifat umum, ada uzlah khusus. Khusus ni memang jauh betul daripada orang lah. Yang umum ni maknanya kita duduk dengan orang, kerja, tapi kita banyak masa kita dengan Allah. Saya kerja, saya bergaul dengan orang, saya ada isteri, saya ada anak-anak. Tetapi saya tahu ni masa-masa, kalau benda ni ialah tempat maksiat, saya beruzlah, saya tak pergi. Kalau saya terpaksa pergi juga kerana urusan. Kita dah tahu tempat ni, tempat orang dedah aurat. Umpama pasar lah, mall. Itu tempat orang dedah aurat. Orang tunjuk. Setan-setan jadikan manusia suka berbangga dengan kecantikan. Semua akan cuba tunjuk semua. Apa yang dia rasa dia lawa, dia nak tunjuk ke orang. Tanpa memikirkan maruah diri. Saya pun tahu tempat tu macam gitu. Maka saya tak akan pergi melainkan saya ada hajat. Kalau saya tak ada hajat, saya tak pergi. Sebagai contoh uzlah kita. Pasar pun sama. Pasar ni tempat orang menipu banyak. Kita nak cari peniaga ni, yang tak menipu mungkin boleh bilang je jari. Kenapa di situ orang bersaing untuk untung? Bila orang bersaing untuk untung, syaitan akan tegakkan bendera dia. Tempat syaitan berkubu ialah pasar. Sebab dia tahu oleh kerana kerakusan manusia untuk untung, cenderung menipu tu lebih tinggi daripada keadaan yang lain. Kita tuan-tuan kalau berniaga tak fikir nak untung sangat. Bukan kita kata tak nak untung, tak fikir benda tu sangat. Kita lebih melihat kepada maqasid jual beli ni. Kita nak tolong orang dapatkan barang, nak mudahkan orang, lebih kepada nak bantu, menolong. Untung tu tak dapat. Macam mana, ikut mana pun untung dapat. Semua orang bila dia bermuamalah dengan orang, dia akan dapat untung. Cuma untung tu berbeza. Kadang-kadang mungkin kita tak dapat untung dengan duit, tapi kita dapat untung persaudaraan, ukhuwah. Kita mungkin dapat untung-untung yang lain. Jangan tengok untung duit semata. Untung ni banyak. Kadang-kadang asbab kita kenal orang perniagaan, anak kita jumpa jodoh. Maka itu keuntungan. Anak kita dikenal, awak ada anak seorang? Ada. Saya pun ada anak, kita jodoh kan. Ini daripada muamalah perniagaan. Akhirnya dapat. Asbab tadi mungkin dia dapat seorang kawan, partner yang baik. Gini awak bekalkan produk awak ni kepada saya lah. Maka dia untung. Tentang apa pun bila kita mula bermuamalah dengan manusia, kita akan untung. Itulah sunnatullah Allah buat. Kita bila berkawan dengan kawan kita, kita akan untung. Kawan. Bila ada duit yang lebih, dia hantar. Bila dia ada makanan lebih, dia hantar. Itu untung. Kerana apa pun muamalah kita dengan orang, kita akan dapat untung. Siapa pun. Saya bila kawan sahabat-sahabat saya akan dapat untung. Sahabat-sahabat saya pun dapat untung. Memang Allah tetapkan begitu. Bila kita bermuamalah dengan orang, ia ada untung. Tapi jangan kita berfikir nak untung menyalahi syarak. Kerana syaitan dengan cepat akan masuk dalam urusan kita. Akhirnya menipu, rasuah, sumpah palsu, tinggal solat, keras hati, bermusuh. Semua orang bermusuh ni kerana dia melampau nak untung. Dia akan bermusuh, bergaduh. Kita kalau kita letak untung ni sebagai sunnatullah yang saya katakan akan berlaku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup, rezeki jalan. Kita kerja tak kerja itu nombor 10 sebenarnya. Tapi rezeki jalan.
Bukan daripada kecil Allah perlihatkan bagaimana rezeki itu jalan. Mak ayah kita makan, bagi makan. Rezeki jalan sampai kita besar. Dan orang sekeliling kita dan sebagainya. Jadi bila kita berniaga bersama, berniaga ni insya-Allah ada untung. Tapi untung mungkin berbeza. Ada untung cara ni, ada untung cara ni, ada untung maruah dia. Oh, dia tu orang jujur, baik. Dia untung. Yang ni memang boleh untung 1%, 2%, RM1, RM2, tapi penipu kuat tu. Itu jangan percaya, cekik darah tu. Maruah dia rugi. Dia untung duit, maruah tak ada, orang tak percaya. Itu memang tak percaya tu. Itu kalau sumpah tu mengarut. Itu kalau jual barang buruk, rejected, bla 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 bla. Ya, dia rugi bab tu. Kita untung bab ni. Sebab itu, tuan-tuan, bila muamalah manusia, lihat kepada tujuan yang betul. Untung bukan satu tujuan yang betul dalam bisnes. Ia bukan tujuan utama saya maksudkan. Dia ada perkara lain. Sebab itu setengah orang berniaga kerana dia nak menjadi jirang pada Nabi. Sebab Nabi SAW kata, siapa yang berniaga jujur, dia bersama aku akhirat. Bayangkan, walau dia tak berkesempatan macam orang lain. Saya saat nak kuliah-kuliah tak ada. Saat pagi-pagi dah kena berniaga nasi lemak. Saya turun 4 pagi, saat 4:30 pagi. Solat pun kat kedai, kat pasar. Tak sempat, tak apa. Tapi saya praktiklah ilmu tu, jujur. Dan perniagaan. Akhirnya bila dia mati, dia bersama para Nabi. Bukan dengan Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi dia bersama. Lihat bagaimana kedudukan dia tinggi. Lihat dia untung. Sebab itu ramai. Sebab itu kita lihat, tuan-tuan, sahabat Rasulullah. Hampir separuh terlibat dengan perniagaan. Hampir separuh. Semua terlibat berniaga. Kerana bukan cerita untung tu. Cerita dakwah dan cerita mereka akan bersama dengan Nabi SAW. Sahabat Rasulullah kalau 10 orang tu yang dijamin syurga, 7 orang berniaga. 7. Sampai 70%. Wa imam Abdul Rahman, wa imam Sa'ad, wa imam Uthman, Talha, Ubaidillah. Ini semua kaki berniaga. Hatta Rasulullah waktu berhijrah dari Mekah ke Madinah, ini Zubair bin Awam masih bisnes dekat Syam. Dan mereka bertemu sebelum masuk Madinah. Dan Zubair siapkan pakaian baru untuk Rasulullah masuk ke Madinah. Dia daripada Syam. Dia sibuk bisnes lagi. Ya, sahabat-sahabat utama kalau tengok 10 orang, 7 terlibat dengan perniagaan. Mungkin 3 orang yang tidak terlibat. Itu pun sebelum itu terlibat. Abu Bakar, Umar sebelum itu terlibat. Yang memang tidak terlibat dengan perniagaan secara khusus, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak terlibat secara khusus. Yang lain terlibat. Ada. Yang berhenti seperti Abu Bakar dan Umar. Berhenti. Letak satu komitmen dia. Untuk mendampingi Nabi SAW. Dia kan damping Rasulullah. Maka 3 sahabat Abu Bakar, Umar dan juga Ali. 3/10. Ini yang mendampingi Rasulullah SAW. Adapun Ali kerana menjaga anaknya Fatimah. Ada tugas khusus dia. Ada pun sahabat lain, Abdul Rahman, Uthman, macam biasa. Bisnes jalan. Bukan mereka tidak mendekati Nabi SAW. Mereka juga dekat. Tapi setiap orang dekat dengan cara berbeza. Abu Bakar dan Umar sebab memang dia tak nak lepas setiap momen bersama Rasulullah. Sehingga kata Ali, bila datang Rasulullah akan datang Abu Bakar, akan datang Umar. Mesti 3 ni. Bertiga ni mesti datang. Bila Rasulullah datang, lepas tu mesti datang Abu Bakar, mesti datang Umar. Kerana Abu Bakar dan Umar sentiasa memantau skedul jadual Rasulullah kat mana. Dia akan ada di situ. Tengok Rasulullah tak pernah bersendirian, melainkan ada Abu Bakar, ada Umar. Sampailah mati, wafat. Kubur Rasulullah, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Itu special. Ada pun sahabat-sahabat lain yang saya sebut dari 7/10, mereka berniaga. Pasti ada kelebihan. Mesti ada benda yang Rasulullah SAW sentiasa dorong mereka. Berniaga. Kerana dengan perniagaan mereka mencatat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Bukan mereka membeli syurga dengan perniagaan mereka. Ini Abdul Rahman bin Auf yang Rasulullah kata, siapa yang membeli perigi rumah, aku jamin syurga. Dan beliau membelinya. Beliau telah gunakan kekayaannya membeli syurga. Demikian juga Abdul Rahman bin Auf telah membeli dengan kekayaannya syurga. Ini semua sahabat-sahabat yang tahu kenapa. Jadi sebab itu, tuan-tuan, bila orang berniaga, biar dia tahu, biar jelas benda dia nak. Jangan dia cenderung kepada perkara-perkara yang buruk. Yang saya sebut tadi ada manfaat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, celaka engkau berdusta. Duk kata dakwa diri redha pada Allah ataupun Allah redha, tapi bila kamu kena ujian, kamu kelang kabut.
Tuan-tuan, nilai redha Allah pada kita, bagaimana kita menyambut ujian Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sakhat." Allah bila sayang satu kaum, Allah uji dia. Kalau sekiranya dia redha, itu tanda Allah redha. Tapi kalau dia marah, itu tanda Allah marah. Tuan-tuan kena ingat, bila Allah uji kita dengan ujian, kita pun marah-marah, itu makna Allah marah kita. Tapi bila kita kena ujian, kita redha. Alhamdulillah Ustaz, saya rasa ni baik, ni bagus. Itu tanda Allah redha. Jadi perhatikan diri kita waktu diuji. Ngeluh ke? Mengeluh sakang, siap mengadu semua orang, siap tunjukkan macam ujian ni kita tak suka, patut tak kena pada kita, kena pada orang. Tapi kalau kita cerita ujian kita supaya orang lain doakan, itu lain. Saya hari ni diuji, tolong doakan untuk saya. Kerana memang kita disunatkan meminta doa orang. Jadi kita diuji, kebun kita tanam tu masalah, kita minta Syekh tolong doakan, mudah-mudahan kebun saya. Kita redha tapi kita minta doa. Kerana selagi mana kita pulangkan pengaduan kita pada Allah, maka itu masih lagi namanya redha. Sebab itu kata Nabi Allah Yaqub, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku mengadu cuma pada Allah. Itu redha. Yang tak redha ni kita duk mengadu pada orang kenapa yang Allah buat pada kita. Macam kita tak suka. Kenapalah Allah buat macam gitu kat aku? Aku sembahyang, aku itu, aku. Kenapa aku kena? Patut ni si fulan bin fulan, dia tak sembahyang, dia patut kena ni. Tetapi ini orang yang tidak redha dengan Allah. Tetapi bila kita diuji, jangan ditengok orang. Allah sedang beri satu pelajaran pada kita. Allah sedang beri suatu idea pada kita. Allah nak beri benda baru pada kita. Kadang-kadang kita bisnes ni tuan-tuan start, tak boleh. Kerana Allah nak bagi kita idea baru. Atau mungkin Allah nak suruh kita ubah perniagaan. Perniagaan ini menyebabkan kamu jauh daripada aku. Yang kamu niaga ni pula. Akhirnya ada orang tuan-tuan, dia berjaya sebab dia ubah perniagaan ni. Dulu di bisnes ni tak jadi. Cuba ni tak jadi. Tak jadi. Dia ubah je. Barangkali di 30 bisnes ni masuk, satu berjaya, akhir lekat yang tu. Kerana Allah nak jadikan perniagaan ini, kamu lebih dekat dengan aku. Dengan perniagaan ini, kamu tak bermusuh dengan orang. Dengan perniagaan ini, kamu dapat untung yang lebih baik. Sebab tu jangan kita duk ngeluh. Kerana setiap ujian ada kebaikan yang Allah nak beri. Tapi kalau kita ngeluh, maka kebaikan itu terhijab. Tak nampak. Bila tak nampak, kita tak rasa gembira. Kita terhijab. Umpama gini tuan-tuan. Kita tak mungkin dapat melihat bintang-bintang waktu kita berada di bandar yang terang benderang dengan lampu-lampu neon di sekitarnya. Tuan-tuan duduk kat bandar, tuan-tuan tak akan nampak bintang. Tuan-tuan akan diserabutkan dengan semua lampu-lampu jalan, lampu-lampu neon, lampu-lampu bangunan. Tapi bila kita berada di padang pasir yang gelap, kita nampak indahnya bintang. Cantiknya bintang. Bintang umur dia ni bilion tahun. Berjuta tahun. Tidak pernah pudar cahayanya. Tapi nak tengok bintang, kena duduk di padang pasir yang gelap. Kalau tuan-tuan duduk tengah bandar, mana nampak bintang? Tak nampak. Walaupun namanya Bukit Bintang, bintang tak nampak. Kerana kita diserabutkan, dihijab dengan semua cahaya-cahaya keliling kita. Tapi bila kita berada dalam kegelapan padang pasir, kegelapan lautan, kita tengok lawanya bintang. Cantik. Bentuk formasi macam ni. Macam ni, Allah lawa. Tenang kita. Tak ada orang menghayati lampu, tapi ramai orang menghayati bintang. Kerana bintang ternyata menggembirakan orang memandangnya. Allah tak ciptakan sesuatu melainkan menenangkan diri kita. Kerana itu tuan-tuan, kita tengok sungai tenang, tengok hutang tenang, tengok bukit tenang. Tengok binatang-binatang ternakan tenang. Tengok kambing lembu tu tenang. Tengok kambing. Walau muka dia sama tapi tenang kita tengok. Tengok pula bintang. Oh tenang. Jauh bintang tu. Berapa jarak dia, juta kilometer. Tapi tengok tenang. Tenang. Tapi tenang ini akan terhasil dalam ujian. Kerana itu bila Allah uji kita, kita pun jadi susah hati, tenang. Lihat keindahan ujian Allah ada sebab. Allah kadang-kadang ambil anak kita asbab untuk membuka pintu syurga dengan mudah untuk kita. Allah uji kita pada harta, asbab untuk tidak melekakan kita dengan harta. Allah uji kita dengan kawan-kawan supaya kita dapat benar-benar kawan yang baik. Okay, semua ujian-ujian ini tuan-tuan kita melihat dengan penuh kebijaksanaan.
Jangan mengeluh. Sebab itu sebelum itu kita dah sebut semalam, korek kebijaksanaan. Dalam hati ni buang wasangka buruk pada Allah. Allah tak akan beri pada kita benda tak baik untuk kita benda baik. Saat saya interview kerja 20 kali, Ustaz tak dapat. Tak apa, tak dapat. Kan kita dengar cerita orang yang dia interview tak berapa puluh kali kerja, kena tolak, kena reject. KFC pun tolak. Akhirnya untuk Allah jadikan dia orang paling kaya. Sebab kamu tak layak kerja dengan orang, kamu kena sendiri. Dia ada sebalik ujian, Allah beri apa. Tapi kita, tuan-tuan, lepas lama baru kita nampak hikmah dia. Rugi kita. Kita tidak menikmati keindahan pada waktu pertama kita diuji. Manusia ramai yang lepas lama diuji sehingga mereka keluar daripada ujian yang mereka tidak inginkan, barulah mereka nampak sebab apa. Mereka berbangga cerita tu. Ya, orang ni berbangga cerita dulu, saya pernah dihalau. Mereka tak cerita dengan kehinaan rasa, bangga kerana saya sekarang sudah berjaya. Saya yang dihalau kat tangga dulu, saya yang dimaki, saya yang direndah, sekarang saya berjaya. Lihat, perhatikan waktu dia cerita balik zaman-zaman dia hina, dengan bangga dia cerita. Kenapa tidak daripada awal lagi? Dia melihat itu sebagai satu kemuliaan Allah nak beri pada dia. Kita tuan-tuan bila diuji, kita dah nampak Allah nak beri saya mulia ni. Tak payah kita panci, Allah nak beri saya kemuliaan. Memanglah sebab apa? Ada kemuliaan ni, ada sesuatu yang saya tak tahu. Tetapi bukankah kita seronok dengan hadiah misteri? Setiap manusia dia cenderung sebut hadiah misteri. Saya ada satu hadiah nak bagi awak tu, tapi tak boleh beritahu. Kita duk nak beritahu hadiah apa ni. Kerana setiap benda yang namanya rahsia, kita macam excited. Kalau ada geng kita telefon, Mang, saya nak beritahu satu rahsia. Rahsia apa? Penting ni. Tapi tak ada sini. Kita kena pergi. Kena pergi City Cafe, saya beritahu awak. Oh, pergi kita, pergi. Walaupun perut kenyang pun makan sarapan dengan bini tadi. Pergi. Sebab rahsia ni. Dengar pula dia kata penting. Maka kita faham orang sebut rahsia penting untuk kita lah. Untuk kita. Kita pun pergi. Tuan-tuan, Allah bila beri kita takdir, Allah nak beri rahsia penting untuk kita. Rahsia ini berbungkus dalam ujian Allah. Lepas kita lalu, ya Allah, ini rahsianya Allah nak beri aku sekian. Sebab itu hati ni kena belajar sabar. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Kata Nabi SAW, siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan sabarkan dia. Wa ma u'tiya ahadun khairan awsa wa khairan minas sabr. Tidak ada pemberian yang lebih agung yang Allah berikan pada hamba-Nya selain sabar. Jadi kalau Allah bagi kita sabar, insya-Allah hebat sabar ni. Sabar inilah kurniaan Allah. Tetapi untuk dapat kurniaan yang namanya sabar, kita dulu kena paksa diri kita sabar. Sabar. Paksa diri kita sabar, maka Allah sabarkan kita. Kalau kita sendiri tak nak sabar, maka Allah pun tak nak bagi. Sebab kita tak nak benda tu. Bila kita paksa diri sabar, mana kita nak. Dan kita tak mampu, maka Allah bagi. Itu sabar ni kena paksa. Sebab saya macam tak boleh sabar lah Ustaz. Tak, awak kena paksa sabar. Paksa sabar. Belajar bagaimana cara nak dapat sabar. Mungkin kita ada ruang nanti, kita akan cerita bagaimana cara nak dapat sabar yang diajar kepada kita. Kemudian kata Syekh, ada orang yang Allah beri wahyu direct pada Nabi. Ada kalangan mereka yang Allah beri wahyu dalam hati. Apa maksud? Sehingga mereka tahu ini perintah, ini larangan. Mereka ini para ulama. Tentang gini, saya bagi contoh untuk mudah kita faham. Kita ni orang baik lah. Kita pun belajar agama, tahu halal haram, dosa, pahala. Tahu. Tiba-tiba kita nampak jiran sebelah rumah kita susah. Kita dengar suami dia mati, contoh. Atau anak-anak dia tak ada, dia sebatang kara. Kita ni terdetik kata, ini kewajiban aku tolong dia. Sebab dia jiran aku. Dan aku tahu hal dia. Maka kita setiap hari duk hantar makanan rumah dia. Baik, kita dapat satu perintah terus daripada hati kita, bahawa saya perlu buat baik pada orang ni, kerana orang ni dalam kesusahan dan dia dekat dengan saya. Maka perintah tu bukan pada orang lain, untuk kita khas. Kita faham. Bila seorang ni tengok, kalau dia seorang ustaz, dia masuk satu kampung, tengok masyarakat jahil tak semayang, tak apa, dia dapat satu perintah khas, ini kewajiban kamu. Akhirnya dia tak pindah ke mana-mana demi untuk didik orang. Sebab dia dah nampak satu perintah khas untuk dia. Wahyu Allah pada dia, yakni ilham Allah pada dia, ini tanggungjawab kamu.
Akhirnya bila ditanya, kenapa awak tak nak lari? Sebab saya nampak ini tanggungjawab saya. Walaupun saya tahu ada tempat lain baik untuk saya secara duniawi, tapi oleh kerana ini tanggungjawab, saya rasa kalau saya keluar, saya berdosa. Maka itu dimaksudkan perintah Allah khas pada dia. Jadi kita sendiri pun, kita orang-orang beriman, ada benda yang kita nampak khas untuk kita, sehingga kita abaikan kepentingan kita kerana kita nampak ni saya kena buat ni. Saat saya dengar dia, kereta dia rosak, dia telefon saya rasa kewajiban saya. Kita boleh je lepas ke orang. Kita buat tak layan, tak payah angkat. Tapi once kita angkat, kita kata, saya rasa bertanggungjawab. Kita memang ada kerja lain. Tak apa, saya buang atau saya tangguhkan kerja lain sebab saya nak tolong dia sampai dia selamat. Sebab itu datang perintah Allah dalam hati kita. Saya kena tolong. Itu yang dimaksudkan. Maka para ulama, mereka ni waris Nabi. Oleh kerana mereka sentiasa, kita katakan, komitmen mereka dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Itu kehidupan mereka. Sehingga keberkatan Quran dan hadis Nabi itu menjadi perintah yang bertalu-talu datang ke hati mereka. Kamu kena buat macam ni, kamu kena buat macam ni, kamu kena buat macam ni. Kamu tak boleh tidur, kamu tak boleh itu, kamu tak boleh ini. Ni duit kamu untuk kamu infak. Maka datang perintah macam-macam. Akhirnya apa kita tengok orang ni? Sibuk dalam kebaikan. Dia sibuk. Kita kata orang lain kan boleh buat. Tak, saya nak buat. Kenapa orang nak buat? Saya rasa ini tanggungjawab. Allah perintah, kalau saya tak buat, saya rasa saya berdosa. Baik, lihat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, macam mana orang tu tak dapat segala hilang yang baik? Kerana dia senantiasa melazimi perintah Nabi SAW. Perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Tuan-tuan tengok orang kalau dia sentiasa buat baik dan berilmu, dia akan rasa dirinya tak ada masa yang banyak, melainkan sibuk buat baik. Tapi orang yang tak ada perintah ni, dia pun untuk goyang kaki tak buat apa. Tidak untuk dirinya, apatah lagi untuk masyarakat. Akhirnya hidupnya tak beri manfaat. Tak ada manfaat banyak pada orang. Tentu kadang-kadang sebagai contoh, kita masuk surau, masjid, madrasah. Kita pun nampak kotor, kita rasa tanggungjawab kita bersih. Kita tak kata mana AJK kebersihan. Itu tanda Allah wahyukan dalam hati kita. Ini Allah ilhamkan benda baik untuk kita buat. Bukan sekadar untuk kita buat, kita rasa itu tanggungjawab. Saya hari ni takkan balik sampai bersih surau ni. Itu duk vacuum lah. Awak ni AJK bukan? Saya Muslim, mukmin yang percaya ini salah satu tanggungjawab saya. Dia nampak surau ni retak, dia nampak surau ni lusuh warna, saya nak cat. Saya ambil cat. Awak ni apa? Sebab apa awak cat? Awak nak bertanding pilihan raya ke apa? Tak. Ini tanggungjawab saya, ini rumah Allah. Saya tidak mahu rumah Allah lebih huduh pada rumah saya. Biar rumah Allah lebih lawa pada rumah saya. Saya rasa bertanggungjawab. Saya rasa berdosa. Bila saya duk sungguh-sungguh jaga rumah saya biar lawa, tapi rumah Allah saya biarkan kotor. Orang ni dia rasa tanggungjawab lebih. Kalau saya boleh bayar bil elektrik rumah saya nak bayar bil elektrik rumah Allah. Atau bil elektrik tempat orang ingat Allah. Sebab saya rasa tanggungjawab. Padahal kalau dia tak layan pun tak apa. Kau tanggungjawab aku. Tak ada pun orang cela. Tapi tanggungjawab agama dia rasa Allah pilih dia. Mu buat macam ni. Kamu buat macam ni. Akhirnya ada orang merasa tanggungjawab pada benda yang bukan tanggungjawab dia. Dia lebih bertanggungjawab pada benda yang bukan tanggungjawab dia. Kerana apa? Kerana Allah yang bantu dia. Allah ilham dia. Allah wahyu dalam hatinya. Ilham yang baik. Untuk mereka berperanan seperti para Nabi. Apa tidaknya mereka memang pewaris Nabi. Ini para alim ulama. Kemudian Syekh sebutlah sekali tentang bagaimana ingat mati membantu kita melawang semua benda yang mengganggu ibadat kita. Dunia, syaitan, nafsu manusia. Dengan ingat mati. Dan mengambil segala iktibar daripada mati. Sebagaimana setengah menyatakan ini kata-kata Umar Al-Khattab. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu penjara pada manusia. Setengah mengatakan ia hadis Nabi SAW dengan sanad yang dhaif. Iaitu cukuplah mati itu peringatan. Dan hadis yang lain Nabi SAW menyebut. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi kata, akthiru min zikri hazimil ladzat. Perbanyakkan mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan dunia. Tuan-tuan, kita kalau nak menikmati lazat dunia, kita boleh binasa. Maka kita pun ingat mati. Contoh gini saya bagi, mudah. Tuan-tuan, kita kan suka makan benda manis dan sebagainya. Tapi bila kita ingat kecil manis, tak jadi makan. Tapi kalau kita ingat mati pula, lagi tak jadi. Boleh mati makan ni, walau sedap, walau lazat. Ni ada hamba Allah durian ni. Kita makan durian. Ustaz tak boleh, Ustaz. Saya kalau makan durian stop jantung.
Padahal sedap ruyang tu, dia tak nak makan. Sebab dia fikir mati. Dia fikir boleh bahaya, dia tak berani. Kita bagi free tu, free. Tak nak. Sebab dia pernah jadi pada dia. Dan yang lebih bernilai lagi, bila kita ingat mati dengan maksud kita akan bertemu dengan Allah. Bukan mati dengan maksud berhenti menikmati keseronokan dunia. Bukan. Kerana macam mana pun kita buat, kita akan berhenti menikmati keseronokan dunia. Itu fitrah. Dan itu sunnatullah. Tetapi kita mengingati mati untuk kita menikmati kelazatan akhirat. Allah. Dengan mati saya dapat masuk syurga. Dengan mati saya akan dapat melihat Allah. Melihat wajah Allah. Tapi ia perlu kepada amalan. Ia perlu pada ketaatan. Ia perlu pada ketakwaan. Ia perlu pada kesalehan. Ia perlu kepada pendekatan pada Allah. Maka ke arah itu saya bertindak. Maka ini yang benar orang ingat mati dan mengambil iktibar daripada kematian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.